Kembali di buletin bernama Mesyuarat Penggal ke-5 Parlimen ke-14 berakhir hari ini setelah 16 hari bersidang. Apa yang menarik perhatian pada hari terakhir persidangan Dewan Rakyat hari ini antaranya isu melibatkan harga minyak, konflik manusia dan hidupan harimau serta beberapa lagi isu lain. Bagi mendapatkan perkembangan, kita bersama Nurul Nadia Muhammad Kamarul Zaman di Parlimen. Jadi kalau Nadia ada bersedia, silakan. Baik, terima kasih rakan setugas. Sebentar tadi Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memberitahu Dewan Rakyat bahawa kerajaan komited dalam menangani konflik antara manusia dan harimau namun tetap memastikan kemaslahatan haiwan itu yang semakin pupus. Memasang perangkap harimau dan menempatkan 5 petugas serta 13 ranger hidupan liar antara langkah dilakukan perkhidmatan dalam memastikan harimau itu kembali ke habitatnya dan tiada ancaman kepada penduduk. Beberapa unit kamera juga ditambah khususnya di kawasan ladang dan tumpuan orang ramai bagi tujuan berkenaan. Datuk Seri Taqiyuddin turut menasihatkan orang awam supaya tidak bertindak sendiri dan berani jika ternampak kelibat harimau dan melaporkan segera kepada pihak berkuasa untuk tindakan susulan. Baik, selain itu, Dewan Rakyat hari ini ada menyentuh mengenai isu pelancongan yang mana Menteri berkenaan Datuk Seri Nancy Shukri berkata MOTEK sentiasa berbincang dengan agensi pelancongan dalam talian yang beroperasi di luar negara untuk berdaftar di bawah syarikat perniagaan pengendalian agensi pelancongan dan agensi penggembaraan ataupun TOPTEP bagi memudahkan urusan cukai dikenakan kepada syarikat terbabit. Dan kebanyakan daripada agensi luar negara itu tidak mempunyai premis atau pejabat di Malaysia, justru menyukarkan kementerian untuk mengambil tindakan undang-undang dan penguatkuasaan. Baik, sebentar tadi juga terdapat sidang media daripada Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah di bilik media ini yang mana Datuk Seri Saifuddin berkata kementeriannya menyokong penuh hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Malahan bagi menyokong perkara itu, Kementerian Luar akan memastikan diplomat Malaysia menguasai bahasa Melayu tinggi dengan laras bahasa diplomatik sebelum dihantar bertugas di luar negara bagi tujuan memperkasa bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Selain 5 bahasa utama lain seperti Arab, Rusia, Sepanyol, Mandarin dan juga Perancis. Malahan mulai tahun ini setiap lawatan rasmi kerajaan ke negara luar akan menggunakan bahasa Melayu untuk mesyuarat, surat rasmi dan sebagainya. Dan malahan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun memulakan inisiatif itu ketika lawatan beliau ke Vietnam baru-baru ini. Menteri Luar juga akan mewujudkan satu jawatan baru atas diplomat bahasa dan kebudayaan dalam usaha mempromosikan bahasa Melayu dan produk keluaran tanah air ke peringkat yang lebih tinggi. Baik, hari ini adalah hari terakhir sidang Dewan Rakyat selepas 16 hari bersidang. Justru terdapat beberapa rang undang-undang tidak dapat dijalankan. Justru bacaan kali kedua dan ketiga bagi 9 rang undang-undang dalam senarai aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat ditangguhkan dan akan dibawa ke persidangan akan datang. Dan antara yang akan ditangguhkan adalah seperti rang undang-undang Perhutanan Negara pindaan 2022, rang undang-undang pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit pindaan 2021, rang undang-undang kehadiran wajib pesalah pindaan 2021 dan rang undang-undang anti gangguan seksual 2021. Sementara itu, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memperkenankan 4 akta yang diluluskan pada mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14 yang lepas. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnun berkata ia membabitkan akta paten pindaan 2022, akta kilang dan jentera pemansuhan 2022, akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan pindaan 2022 dan akta petunjuk geografi 2022. Baik, itu sekian sahaja laporan dari Parlimen. Teruskan menonton Bernama TV untuk mengetahui perkembangan Dewan Rakyat pada pukul 4 petang nanti.